Okey, test suara. Test suara. Okey. Carol Azhar. Clear tak suara Carol Azhar? Boleh dengar suara? Clear tak suara? Suara clear tak? Komen sikit. Suara clear tak? Asrah Wan, suara dengar? Nur Nilam, Assalamualaikum, salam reformasi. Waalaikumsalam. Ini bersiaran daripada kampung, mungkin tak berapa nak clear kot. Carol Azhar kata okey. Kalau okey lah tu. Sebab hari ni saya kena pakai earphone, tak pakai mic macam biasa. Cik Mat, okey Cik Mat. Azmi Ismail daripada Al-Ain, selamat bersiaran tuan. Nur Nilam. Suara slow slow ke? Nur Nilam kata suara slow. Melaka okey clear kata Pak Bib Ramli. Pak Bib Ramli. Ana pun ada bersama kita. Muhammad Fik baru masuk. Okey. Okey, Muhammad Fik tak clear katanya. Ada yang kata tak clear, dia kata clear ni macam mana cerita ni? Muhammad Qayyum Seni Mohar daripada Subang Pelangai. Jom kita mengetir Seni Mohar. Saya ada kat Simpang Durian sekarang. Nasir Muda, salam Cik Wan. Waalaikumsalam. Salam reformasi, lawan atau tak lawan, kata Wan Azmi. Kita ada Carol Azhar. Saja nak test hari ni bersiaran daripada kampung di Jelebu, Negeri Sembilan. Sama ada suara clear tak tahulah tu ya. Baru lepas dengar live Mustafa Mansur. Okey. Iswadi rasanya dah live belum Iswadi? Nasir Muda bersama kita. Lagi siapa ni? Saya ada invite kawan masuk untuk nak sembang malam ni, tapi tak ada respon lah saya rasa. Mungkin dah tidur. Seni Mohar, lama tak dengar khabar, kata Asrah Wan. Rosli Amin daripada Kuantan. Muhammad Qayyum yang berbahagia Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman pun bersama kita. Terima kasih Datuk Seri. Sempat juga jenguk sini ya. Moza live from mana ni? Daripada Jelebu, Negeri Sembilan. Sebab tu nak test suara clear tak clear. Muhammad Rahmat Omar, Puan Anfield, Moza. Lagi siapa ni? Nur Azmi, test dari Terengganu. Maude Hasan, Assalamualaikum, balik kampung weh katanya. Balik kampung di Jelebu Negeri Sembilan. Zamaluddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azmain Adnan. Macam saya sebut tadi lah, ini daripada Jelebu Negeri Sembilan. Mungkin ada suara tak clear pasal hari ini saya kena pakai mic. Bukan pakai mic, kena pakai earphone. Selalunya saya guna mic ya. Ini pakai earphone, jadi mungkin agak tak clear lah. Okey, Asrah Wan Iswadi kalau tak silap malam ni tak ada live katanya ya. Kadang-kadang dia sebut tak ada live tetapi ada live.
Dia ikut mood dia, kadang ada mood dia tiba-tiba spontan terus bersiaran ya. Okey, Bun Anfil, tuan ulas sikit pasal Ustaz budak. Ya, yang berita terbaru Ustaz budak daripada Kelantan yang telah pun disiasat dan didakwa kerana mencabul. Saya tak mau ulas isu peribadi ya. Tapi itulah gambaran dia. Okey. Jamal Effendi, betul, kualiti lebih penting tuan katanya. Okey, Nordin Ahmad bersama kita. Okey, kita dah bincang malam ni ialah berkenaan dengan yang masih lagi hangat diperkatakan, iaitu tentang Grand Coalition ataupun pakatan yang besar ataupun gabungan yang besar yang cuba untuk diperkenalkan untuk menghadapi PRU yang ke-15 ya. Mereka berpendapat bahawa Pakatan Harapan ini tidak cukup lagi kekuatannya untuk menghadapi PRU yang ke-15. Maka timbullah idea tentang Grand Coalition ataupun gabungan atau pakatan yang besar ya. Yang menjadi persoalan pada kita bukan masalah gabungan atau pakatan, kerana bagi kita daripada dulu lagi, daripada Partai Rakyat dulu, kita sentiasa berpendapat bahawa tidak ada mana-mana parti yang boleh berdiri bersendirian tanpa ada kerjasama dan juga pakatan bersama dengan rakan-rakan ya, di dalam perjuangan ini. Okey, Yusri Al-Gombaki, terima kasih. Muhammad Hafizuddin juga bersama kita. Zainal. Mana yang tak sempat saya baca ni, minta maaf lah ya, kadang-kadang dia laju naik kat sini, tak sempat saya nak baca. Okey. Seperti mana tajuk yang saya sebut tadi, bahawa yang paling penting adalah kita mahukan kualiti. Kualiti, walaupun gabungan itu kecil, tetapi mempunyai kualiti yang kita perlukan. Ya, bukannya kuantiti, iaitu jumlah bilangan yang ramai bergabung dengan kita, tetapi akhirnya membawa masalah kepada kita. Lagi banyak bersama dengan kita, banyak kepalanya, banyak perangainya. Yang paling kita takut adalah terlalu ramai pengkhianat-pengkhianat berada dalam gabungan ini, maka sudah mestinya bahawa akan mendatangkan masalah kepada kita satu masa nanti ya. Anak-anak langsung tak dengar katanya. Macam mana ni? Saya nak test sekali lagi. Dengar ke? Wan Azmi, try cabut telefon tu tuan katanya. Try cabut telefon, iPhone. Mungkin jauh sangat kot. Boleh dengar? Boleh dengar? Testing. Saya lupa nak bawa mic hari ni. Balik kampung tak bawa mic pula. Okey, Nur Nilam, Indah Sri Jaya. Sound okey pun katanya. Ya, ada yang boleh dengar ni, ada yang tak boleh dengar ni. Macam cerita ni. Masalah juga ya. Kualiti suara out. Ini kata Wan Azmi. Muhammad Sofi Miat, setuju Din katanya. Sofi, macam mana aku punya suara? Okey ke ni? Ada kata tak dengar ni. Wan Muhammad Kashari. My cousin. Nak repair suara langsung. Mana ya? Baghdad Zarif, salam bro, salam reformasi. Khairul Azhar, okey. Nur Osman menonton. Gajah bertempik. Macam-macam gajah bertempik. Rimau mengaum. Macam-macam nama kawan kita ni ya. Ganas nama masing-masing. Nur Osman juga sama kita. Okey, ke suara okey ya. Saya dah habis setting dah ni. Ada dengar bunyi set. Ada dengar bunyi suara macam mana ni. Okey, clear ke tuan katanya. Cabut wire iPhone, pasang balik. Haji Asyik. Inilah pakai handphone murah ni, macam ni jadi dia. Boleh lah kot.
hantar majalah. Okey, saya sambung balik. Ya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahawa kita mengakui hakikat bahawa tidak ada parti yang boleh bergerak bersendirian tanpa ada gabungan dengan rakan-rakan. Ya. Yang pentingnya kita nak bergabung dengan rakan-rakan ni, kita naklah kenali dulu siapa rakan yang perlu kita nak bawa dalam gabungan ini. Ada kata suara tak ada ni. Testing. Boleh dengar? Boleh dengar? Kejap lagi menyanyi, kejap lagi boleh dengar ni. Kubing ring. Ni kawan lama juga ni. Habis dekat dah ni mic. Dekat nak makan dah mic ni. Boleh dengar? Rancangan tergendala sebentar. Dah cabut kat telinga ni, tinggal mic je lagi. Pakai earphone ni masalah dia. Selalu kita pakai mic kan. Ada kata clear, ada kata tak clear. Mana satu ni? Takkan nak pegang macam ni kot. Aduh, apa barang nak pegang macam ni. Okey, Azmi Ismail, sponsor satu mic. Post kat Kuantan. Banyak sangat problem ni. Muhammad Rahmat Omar okey katanya. Muhammad Zafirul kata okey. Tadi siapa yang kata tak okey tadi? Kurang jelas kata Abdul Aziz Abdul Rahim. Wan Azmi kata okey. Pakai je bang earphone tu, apa barang pegang. Ini kata kawan kita Dak Zainal. Boleh dengar? P69 Parit Perak. Okey, jelas. Audio terbaik katanya. Pula dah. Aduhai. Kena cari jugalah mic ni ya. Sebab hari ni kita bermusafir balik kampung. Jadi terlupa nak bawa mic. Yusri Alam Kompaki, Qatar boleh dengar tapi ada sedikit gangguan, kena pegang earphone. Peganglah ni. Suara okey tuan katanya. Badrul Zaman kata suara okey. Edi Arjuna. Ya, selamat datang. Okey, saya sambung balik ya. Tentang gabungan ataupun Grand Coalition. Seperti mana yang disebut dan baru ini pun telah pun diulas juga oleh Wabi Khalid Samad daripada Amanah, di mana beliau mengatakan bahawa hasil daripada keputusan pengundian di Parlimen kita dapat 108 adalah kerana gabungan keseluruhan daripada pembangkang. Maka itulah yang jumlah undi yang kita dapat ya sewaktu undian bajet pada kali yang ketiga, di bentang kali ketiga, maka kita dapat 108 dan Kerajaan Perikatan Nasional hanya mendapat 111. Tengku Razali langsung tak datang Parlimen ya. Walaupun sebelum itu buat PC dengan Dr. Mahathir bukan main hebat ya. Mengajak semua orang tolak bajet dan sebagainya. Last sekali dia pun tak datang, dia pun tak mengundi, maka kita dapat 108, Perikatan Nasional dapat 111. Jadi apa pun keputusan yang dihasilkan daripada pengundian bajet itu memperkukuhkan dakwaan kita selama ini bahawa kerajaan yang ada ini tidaklah mendapat sokongan majoriti yang betul-betul ya melayakkan mereka untuk menjadi
kerajaan yang memerintah. Apatah lagi yang terbaru, tekunan di Parti Bersalah, ya. Sebelum ini Najib pun di Parti Bersalah, tunggu peringkat rayuan, maka sudah hilang 2 kalau ikutkan, ya. Kelayakan mereka sebagai ahli parlimen. Jadi memang ternyatalah kerajaan yang ada ini sudah tidak lagi mendapat majoriti. Dan apa yang perlu kita buat? Apakah kita hanya menanti dan juga hanya berserah dan juga bertawakal dengan kerajaan yang ada sekarang ini, ya? Apakah kita mau kata move on, teruskan tunggu PRU yang ke-15 2 tahun ataupun 3 tahun lagi, ya? Kalau ikut Muhyiddin, dia kata habis PKP kita nak terus buat parlimen, nak teruskan ada PRU, tetapi dalam keadaan statistik COVID sekarang ini, ya, apakah tuan-tuan rasa 6 bulan ataupun setahun boleh selesai PKP? Saya tak fikir demikian. Maka sudah pastinya kita meletakkan sasaran kita yang paling awal mungkin tahun depan, ya, mungkin Jun Julai tahun depan PRU, dan paling lewat tambah habis tempoh lah, ya, 2 tahun ataupun 3 tahun yang akan datang. Ianya bergantung kepada kekuatan kerajaan yang memerintah pada waktu ini. Sekiranya kita di kalangan pembangkang, ya, tak kiralah Grand Coalition ke ataupun Pakatan Harapan saja, sekiranya kita tidak langsung memberikan tekanan pada kerajaan yang memerintah sekarang ini, maka mereka akan membina kekuatan. Sedikit demi sedikit mereka akan membina kekuatan, ya. Sedikit demi sedikit, ya, kita akan menjadi semakin lemah. Kerana apa? Kerana kita tidak memberikan tekanan pada pihak lawan, maka pihak lawan berada dalam keadaan selesa, maka mereka boleh memperkuatkan parti mereka, memperkuatkan jentera mereka, dan apabila mereka dah kuat, sudah pasti mereka tidak akan membubarkan parlimen, ya. Mereka akan terus menjadi kerajaan sehinggalah cukup tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun yang akan datang. Sekarang ini mereka bersuara mengatakan mereka hendak bubar parlimen secepat mungkin selepas PKP, kerana mereka menyedari bahawa mereka tidak mendapat sokongan yang mantap, ya. Separuh pun tak dapat. Sekarang ini satu-satu ngam-ngam, ya. 1-2 orang terpelanting habislah, ya. Tekunan ke Parti Bersalah, Najib di Parti Bersalah, maka Marwan, maka habis sokongan mereka. Sebab itulah mereka minta atau mereka mencadangkan supaya nak bubar parlimen selepas habis PKP. Tapi sebenarnya mereka sekejap. Ini ada masalah ni. Syam apa ni? Syamsha lawan tetap lawan. Cik Lee dia bangi Muhammad Kamal Yusof daripada Pekan, ada kat sini, ya. Lagi siapa lagi tu? Okey, saya sambung balik. Okey, Muhammad Kamal Yusof, Assalamualaikum. Live dekat kampung halaman ke tu, kata Muhammad. Ya, betul, dekat Jelabu ni. Sebab tu yang kena pegang mic ni. Saya try pasang balik. Saya dengar tak suara? Penat nak pegang. Amir Ehsan, reformasi. Jidin dah makin panas bro. Seorang lagi dah dijatuh hukuman. Ini makin kurang majoriti, kata Zakaria. Zubir Bakar, P69 Perak hadir. Kewan Azmi, diorang takkan ke mana tuan, mesti sangkut masa pembagian kursi nanti. Okey. Anhar Zira, Nuraini Nordin, selamat datang. Nordizan Makno, clear tak suara? Tadi saya cabut ni terbaik perkuatkan jentera mulai dari sekarang. Itu daripada rakan kita Anhar Zira. Dak Zarif, volume mic kuat bro, kuatkan bro, biru mic. Mana volume dia?
Okey, dengar. Pastikan kena dengan PRU15 milik keadilan. Ini daripada Anhar Zira Muhammad Saleh bin Alifah. Kita tetap lawan kata-kata dalam Perikatan Nasional. Nordin, Ketua Wanita Keadilan D9. Salam informasi. Okey, selamat datang. Nordin, Nizam Anwar Clear, Muhammad Saleh dan Hanifah. Jarang ada walaupun dalam live ni, ya Pak. Walaupun dah tak masuk dah sekarang ni. Mereka pun dah pening dah, mana satu nak pergi sekarang ni. Zakrian Mak Zain, suara clear dari layang-layang. Clear pula dah. Sound clear. Anha Zera kata, okey, Karim Koro Andawai. Macam-macam nama dia. Amir Ehsan. Abdul Aziz Abdul Rahim. Okey, perlahan suara pula. Man Ali, salam reformasi. Isra Ike, salam bro. Kota Baru clear. Orang Kota Baru. Kalau tak clear, minta maaf lah ya. Mic tak bawa pula hari ni. Tak bawa balik kampung. Suara clear dari Puncak Alam. Itu daripada Muhammad Razmawi. Okey, kita teruskan. Macam yang saya sebut tadi, bahawa yang penting dalam gabungan itu adalah kuantiti, bukannya kualiti. Ya? Kalau kita bergabung dengan banyak parti-parti sekalipun, tetapi sekiranya parti-parti ini datang kepada Pakatan Harapan hanya untuk menumpang pengaruh dan juga kekuatan yang telah pun berpuluh tahun kita bina, tidak ada membawa makna sekalipun. Apatah lagi kalau yang nak bersama dengan kita dalam Pakatan Harapan ini, sebelum bersama dengan kita pun, ya, mereka telah menunjukkan sikap seolah-olah nak kawal, ya, nak kawal kita daripada Pakatan Harapan ini supaya mengikut kehendak-kehendak mereka. Ya. Contohnya seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, seperti yang kita tahu, awal-awal lagi menyatakan bahawa beliau tidak perlu taat kepada Ketua Pembangkang. Itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Beliau tidak perlu patuh kepada Ketua Pembangkang. Ini belum masuk dalam Pakatan Harapan lagi, dia dah tunjukkan keegoan dia. Ya. Tunjukkan kononnya dia ni tak perlu nak respect, tak perlu nak hormat, tak perlu nak patuh kepada pengerusi Pakatan Harapan, kepada Ketua Pembangkang. Tapi dalam masa yang sama, ada di antara kita yang nak bawa parti Tun Dr. Mahathir Mohamad ini bersama dengan Pakatan Harapan. Ya. Jadi di mana logiknya bila kita dah dengar apa yang Tun Dr. Mahathir Mohamad perkatakan tentang pengerusi Pakatan Harapan dan juga Ketua Pembangkang, yang mana secara terang, ya, beliau menolak dan secara terang beliau menyatakan beliau tidak akan patuh. Jadi di mana logiknya kita nak bawa parti pejuang ini, parti Tun Dr. Mahathir ini untuk bersama dengan kita dalam Pakatan Harapan? Kalau kita bawa, bermakna kita menempah penyakit. Sebab belum bersama kita pun dia dah tunjukkan keegoan dia, dia dah tunjukkan, ya, kesombongan dia, ya, dan tidak pernah insaf dengan kesilapan, ya, pengkhianatan yang telah dia lakukan sehingga tumbangnya sebuah kerajaan yang dipanggil Kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Beliau telah membuka ruang untuk pengkhianat ini masuk bagi menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Setelah kerajaan ini jatuh, beliau mempunyai cita-cita untuk mewujudkan sebuah kerajaan lain yang diberi nama Kerajaan Perpaduan, di mana beliau tidak mengiktiraf langsung Kerajaan Pakatan Harapan, di mana beliau nak jadi Perdana Menteri di bawah nama Kerajaan Perpaduan. Tapi ya, nasib tidak menjelahinya dan beliau terus gagal. Bahkan beliau sekarang ini hanya mempunyai 4 orang ahli parlimen di dalam Parti Pejuang. Kalau beliau mempunyai 4 orang ahli parlimen dalam Parti Pejuang,
beliau nak masuk bersama dengan Pakatan Harapan, nak jadikan satu grand coalition, gabungan yang besar kononnya. Tetapi sebelum masuk lagi, beliau dah menyatakan bahawa beliau tidak perlu taat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak perlu patuh kepada Ketua Pembangkang. Jadi di sini, di mana logiknya, ya, beberapa pimpinan yang merasakan perlu kita bekerjasama dengan Parti Pejuang ini. Ya, saya pun tak tahu di mana asasnya untuk kita menyatakan bahawa kita perlu bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita boleh bersetuju bahawa lagi kuat pembangkang ini apabila disatukan. Itu kita setuju. Ya? Kita pernah dulu masa dalam Pakatan Rakyat kita pernah bekerjasama dengan Parti Sosialis Malaysia, PSM. Bahkan kita beri PSM ini bertanding, ya, seat untuk mereka, walaupun masa itu PSM belum lagi bersama dengan Pakatan Rakyat ketika itu. Tapi kita bekerjasama dengan PSM. Tidak ada masalah. Ya. Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, sewaktu kita dalam Pakatan Harapan, dan setelah kita jatuh sekalipun, beliau tidak pernah menunjukkan kekesalannya, tidak pernah mengaku salah, bahkan keegoannya bertambah, di mana beliau sentiasa memburuk-burukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan baru-baru ini pun beliau menyatakan tidak ada keperluan untuk beliau mematuhi, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusi Pakatan Harapan, selaku Ketua Pembangkang. Maka saya rasa kita boleh lupakan, ya, cita-cita untuk membawa Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama di dalam Pakatan Harapan. Begitu juga dengan Shafie Apdal, ya, di antara parti warisan yang dikatakan baik untuk bersama dengan kita menjadikan grand coalition bersama dengan Pakatan Harapan. Tetapi Shafie Apdal sebelum bersama dengan kita pun, beliau telah pun mencadangkan agar Ketua Pembangkang dan juga pengurusi Pakatan Harapan ini perlu ditukar. Jadi sebelum masuk Pakatan Harapan lagi, kedua-dua pemimpin ini, Mahathir Mohamad dan juga Shafie Apdal, telah pun menunjukkan, ya, apa yang mereka inginkan sekiranya mereka berjaya masuk ke dalam Pakatan Harapan. Ya. Jadi sebab itu saya katakan bahawa tujuan mereka nak masuk Pakatan Harapan ini bukan untuk memperkuatkan Pakatan Harapan, tetapi untuk menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu supaya tidak lagi, ya, menjadi tokoh pembangkang yang utama selaku pengerusi Pakatan Harapan maupun sebagai Ketua Pembangkang. Ya. Itu sahaja cara untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tak pernah habis dendamnya kepada Anwar Ibrahim, nak menyekat Anwar Ibrahim bukan saja sebagai Perdana Menteri, tetapi kalau boleh nak sekat Datuk Seri Ibrahim ini menjadi Ketua Pembangkang di dalam Parlimen. Ya, sampai ke tahap itu Tun Dr. Mahathir Mohamad nak lakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah keadilan, ya, tidak pernah teruja dengan tawaran untuk membawa Mahathir Mohamad dan juga Shafie Apdal ini bersama di dalam Pakatan Harapan. Ya. Bekerjasama boleh, tetapi sesiapa pun, mana parti pun yang nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan, mereka mestilah follow Pakatan Harapan. Bukan kita yang kena ikut kehendak dan juga kemahuan mereka, tetapi mereka yang nak bersama dengan kita, ya, mereka lah yang sepatutnya mengikut apa yang kita tetapkan atau dasar prinsip yang kita tetapkan di dalam Pakatan Harapan. Ini yang sebenarnya yang dimaksudkan bahawa Grand Coalition itu penting, tetapi yang lebih penting adalah kualitinya. Walaupun kita ada Pakatan Harapan ada 3 parti, Keadilan, DAP dan Amanah, sekiranya tiga-tiga parti ini berpegang kepada prinsip, ya, tidak menjual prinsipnya, dan tiga-tiga parti ini sentiasa menghormati, ya, di antara pimpinan-pimpinan ketiga-tiga parti, menghormati perjanjian yang telah diputuskan melalui mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, ya, dan juga tidak ada sikap mementingkan diri sendiri dan sanggup
susah dan juga senang bersama, ya. Sewaktu kita susah, kita berjuang bersama-sama. Sewaktu kita senang, kita kongsikan kesenangan itu bersama-sama. Saya percaya 3 parti ini pun sudah cukup untuk kita menghadapi PRU yang ke-15. Ya. Bagi kita di bawah ini, kita hendaklah terus buat kerja sebagaimana kita hendak menghadapi PRU yang ke-15. Tetapi bagi pimpinan-pimpinan di atas sana yang berada dalam Majlis Presiden, yang berada memimpin parti-parti dalam Pakatan Harapan, mereka tidaklah boleh berpeluk tubuh saja, ya, tidak melakukan apa-apa pun untuk kembalikan semula mandat rakyat yang telah pun dikhianati dan juga telah pun dirompak. Itu adalah tugas-tugas mereka. Bukan tugas kita di peringkat bawahan. Tugas kita di peringkat bawahan ini adalah terus buat kerja, memperkuatkan jentera, memperbanyakkan ahli, memperbanyakkan program, dan kita meletakkan sasaran bahawa kita akan menghadapi PRU pada bila-bila masa saja. Itu tugas kita. Tugas mereka adalah pimpinan, tugas mereka adalah bekerja juga selaya upaya bagaimana untuk mengembalikan semula mandat rakyat yang telah pun dirompak dan juga dikhianati. Ya, kerana itu adalah kewajipan, sebab itu hak kita, sebab itu hak rakyat keseluruhannya yang telah membuat pilihan di dalam PRU yang 14 yang lalu bahawa Pakatan Harapan adalah kerajaan yang diberi mandat, ya, sepatutnya satu penggal paling kurang untuk mereka membuktikan bahawa Pakatan Harapan mampu mentadbir negara ini dengan lebih baik. Sekarang ini kita berada dalam bawah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat melalui pilihan raya, bahkan tidak mendapat majoriti sekalipun di dalam parlimen. Ya, rakyat pun tak bagi sokongan, ya, tidak mempamerkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Ya, ahli parlimen pun hanya sekadar satu-satu, itu pun di dalam pengundian bajet. Ya, belum lagi dalam usul percaya ataupun tidak percaya kepada Perdana Menteri. Ini satu yang berbeza kerana ada ahli Parlimen UMNO yang harapkan bajet ini lulus supaya dah hujung tahun ini tidak perlu nak bentang bajet yang baru, tidak perlu menyusahkan nak bentang bajet yang baru dan sebagainya dan melambatkan lagi peruntukan dan sebagainya. Maka mereka memikirkan lebih baik disokong dahulu bajet ini supaya peruntukan boleh disalurkan, ya, dan segala apa yang perlu diperbaiki dalam bajet ini akan diperbaiki oleh Perdana Menteri yang baru. Ya, jadi plannya ada dua. Pertama, luluskan dulu bajet. Yang kedua, plan berikutnya adalah menentukan, ya, Perdana Menteri yang ada pada hari ini hendaklah ditukar. Inilah perancangan yang harus, ya, dilakukan oleh pimpinan-pimpinan, termasuk pimpinan daripada Pakatan Harapan. Biarkan mereka laksanakan tugas. Apa pun yang mereka nak lakukan, apa pun yang mereka rancang, apa pun yang mereka pilih di dalam kaedah-kaedah untuk bagaimana mendapatkan kembali mandat rakyat itu, kita haruslah beri sokongan. Bukannya kita suruh mereka berhenti. Ya? Kalau kita katakan, oh cukuplah, tak payahlah kita sibuk-sibuk nak dapatkan mandat rakyat, kita hadap saja PRU yang keras, ya, itu menunjukkan kita telah pun, ya, berputus asa dan akhirnya kita tidak lagi menekan kerajaan yang ada. Maka apabila musuh tidak ditekan, ya, seolah-olah kita memberikan kekuatan kepada musuh untuk mereka lebih kuat, untuk mereka lebih berdaya tahan, dan akhirnya apabila mereka kuat, kita akan berdepan dengan mereka PRU yang akan datang dengan sebuah kerajaan yang telah pun kuat. Ya. Kenapa mereka kuat? Kerana kita tidak lagi memberikan tekanan kepada mereka. Soal berjaya atau tak berjaya itu soal lain. Ya. Yang pentingnya tekanan harus diberikan setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Perlulah, ya, usaha ini dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di dalam Pakatan Harapan. Ya, apapun kaedah yang mereka lakukan, selagi ianya
tidak melanggar undang-undang dan juga perlembagaan negara, maka kita hendaklah berikan sokongan dan juga dukungan kepada usaha mereka. Jangan persoalkan berjaya atau tidak, tetapi kita naklah persoalkan sama ada mereka berusaha ataupun tidak untuk mengambil kembali hak kita yang telah pun dirompak. Tugas kita di bawah seperti biasa. Kita anggap kita akan menghadapi PRU pada bila masa, maka perkuatkan kekuatan di akar umbi, perkuatkan jentera kita, perbanyakkan ahli kita, dan sekiranya usaha yang dilakukan oleh pimpinan itu gagal, kita terpaksa menghadapi PRU, sekurang-kurangnya kita telah pun bersedia dengan jentera-jentera kita. Dan sekiranya kita ada rezeki, sekiranya Tuhan memberikan kembali mandat rakyat itu kepada kita, maka itu merupakan satu bonus. Jadi tidak rugi kalau pimpinan buat kerja, pimpinan berusaha dapatkan mandat, dan kita juga tidak rugi sekiranya kita terus bekerja dan tidak mengharapkan bulan jatuh ke riba. Kadang-kadang yang duk bercakap dalam grup WhatsApp ni mudah. Mereka cakap, oh tak payahlah sibuk-sibuk nak dapat mandat rakyat, teruskanlah hadapi PRU. Tetapi yang bercakap tu pun, dia pun tak turun buat kerja dekat UBI. Ini jenis komen-komen dalam grup WhatsApp. Kita kenal beberapa orang di kalangan rakan-rakan kita yang lantang bercakap, oh tak perlulah Anwar sibuk-sibuk nak cari numbers, nak sibuk-sibuk nak buat perancangan untuk dapatkan balik kerajaan. Lebih baik kita lupakan, kita terus tumpu pada PRU. Tetapi yang bercakap tu pun kadang masuk ahli pun tak, kadang-kadang tak buat kerja pun di peringkat akar umbi. Jadi lebih baik dan juga lebih selamat sekiranya kita mengambil pendirian bahawa yang nak dapatkan mandat rakyat ini, nak mengembalikan hak kita ini, kita serahkan kepada pimpinan. Apapun yang mereka lakukan, sama ada berjaya ataupun tidak, kita haruslah berikan sokongan. Kerana inilah yang kita yang kita sendiri harapkan selepas kita jatuh pada langkah syaitan, Majlis Presiden sendiri, Majlis Presiden sendiri memberi jaminan kepada kita bahawa mereka akan berusaha untuk dapat kembali mandat rakyat. Jadi inilah yang telah pun dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak cara, kalau tidak melalui parlimen, mungkin berlaku di luar parlimen, ataupun berlaku juga perkara-perkara yang tidak kita jangka-jangkakan. Sekarang kita dah lihat semakin lama semakin menipis majoriti yang ada kepada Muhyiddin Yassin. Sebelum ini mereka paling tinggi dia dapat 111 itu dalam undian bajet. Jadi kita tengok pun sekarang ni beberapa pimpinan yang telah pun dikenakan hukuman mahkamah dan sebagainya, sehingga akan memberi kesan kepada kedudukan mereka sebagai ahli parlimen. Sudah pastinya ini akan beri kesan juga kepada sokongan Muhyiddin Yassin di dalam parlimen. Jadi dalam keadaan ini, sekiranya tidak ada tekanan diberikan, maka ini adalah satu kerugian bagi Pakatan Harapan. Sepatutnya dalam saat ini kita harus mengambil kesempatan, mengambil kesempatan di atas kelemahan kerajaan Perikatan Nasional. Bukan hanya kita menyerah diri dan kita menanti sehingga PRU yang akan datang ini. Kerana kalau tekanan tidak diberi, seperti mana yang saya sebut tadi, sekiranya tekanan tidak diberi langsung, dan kita hanya menanti sampai PRU yang ke-15, maka kerajaan Perikatan Nasional, iaitu musuh kita dalam politik ini, akan menjadi bertambah kuat. Mereka akan jadi bertambah kuat dan mereka tidak lagi merasa runsing dan juga risau tentang kedudukan mereka, dan mereka sudah pastinya akan berdepan dengan kita dalam PRU yang ke-15 dalam keadaan yang lebih bersedia, dalam keadaan kekuatan yang semakin baik. Manakala kita juga akan bertambah lemah
ya, apabila kita menghadapi PRU, kerana kita tidak lagi memberikan tekanan kepada mereka. Sebab itu yang paling penting sekali adalah tekanan itu harus diberikan. Apatah lagi kita mempunyai hak, ya, untuk melakukannya, kerana kita ialah parti yang telah pun dikhianati, ya. Menjadi kewajipan kita setelah dikhianati adalah berusaha untuk mendapatkan kembali, ya, hak kita yang telah pun dirampas. Jadi tak perlulah kita kata, oh tak payahlah berusaha, kita relax saja, ya, tunggu PRU yang ke-11, ya. Jadi kita pada pandangan, ya, ramai penalisis politik sendiri pun menyatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini belum lagi berada dalam kedudukan yang selamat. Kalau mereka sendiri membuat andaian sedemikian, bagaimana kita sebagai ahli parti, ya, kita mudah merasa mengalah, kecewa dan sebagainya, dan kita hanya berserah menanti PRU yang ke-15. Ini adalah satu kerugian kerana peluang depan kita masih terbuka luas, ya. Kita hanya peluang yang begitu terbuka dalam keadaan pihak musuh yang tidak ada kekuatan, dan juga mereka mempunyai banyak kelemahan yang kita perhatikan dari hari ke hari, bermacam-macam perkara yang wujud dalam kerajaan ini. Maka di sinilah, ya, Pakatan Harapan harus memperkuatkan dan harus memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Perikatan Nasional, ya. Kita jangan lagi peduli tentang Grand Coalition yang nak diambil daripada puak-puak yang daripada awal-awal lagi, ya, telah pun menunjukkan sikap mereka terhadap ketua pembangkang kita sekarang ini dan juga pengurusi Perikatan Harapan kita, Datuk Seri Onn Ibrahim. Kerana puak-puak ini, ya, Syafiq Afdal, Mahathir Mohamad terutamanya, di antara orang yang tidak pernah merasai kesusahan, penderitaan, ya, yang dialami oleh Datuk Seri Onn Ibrahim. Kita bersama dengan Datuk Seri Onn Ibrahim begitu lama, sama-sama susah dengan beliau. Mana mungkin kita boleh mengikut orang yang hanya kenal Datuk Seri Onn Ibrahim ini setahun sebelum PRU ke-14, ya, sanggup bertemu dengan Datuk Seri Onn Ibrahim di mahkamah kerana nak menjadi Perdana Menteri, ya. Jadi kita tahu bahawa beliau sewaktu nak bertemu Datuk Seri Onn Ibrahim dulu hanyalah kerana nak menjadi Perdana Menteri, nak dapat restu, ya. Maka beliau menunjukkan sikapnya berbaik dengan Datuk Seri Onn Ibrahim. Tapi bila kita beri peluang kepadanya menjadi Perdana Menteri, beliau langsung lupa kepada perjanjian-perjanjian yang telah beliau tandatangani. Beliau langsung lupa kepada jasa-jasa Datuk Seri Onn Ibrahim ini. Bahkan, ya, beliau sanggup untuk mengkhianati kerajaan Perikatan Harapan sehingga akhirnya kita semua menjadi mangsa, ya, dan beliau terus dengan sikap egonya mempersalahkan orang ini, mempersalahkan orang itu, dan tidak pernah sama sekali, ya, beliau menyatakan beliau menyesal dan merasa bersalah atas apa yang telah pun beliau lakukan. Okey, Muhammad Rosli PN boleh terima pikat masuk dalam kerajaan, tapi mereka tak nak Anwar selagi Anwar bersongkol dengan DAP. Cuba fikir, adakah orang Melayu nak sokong PH buat kali kedua di PRU 15? Tidak ada masalah, ya, orang Melayu dah sokong dah pun PH pada PRU 14 dan waktu itu DAP pun ada, ya. Ini bukan isu masalah DAP atau bukan isu, dan terbukti di Perak baru-baru ini pun UMNO boleh terima sokongan daripada DAP, ya. Ini bukan masalah DAP, ini adalah satu propaganda saja yang dimainkan oleh di kalangan musuh-musuh Perikatan Harapan sendiri, ya. Jadi bukan isu tentang DAP, dan terbukti PRU 14 yang lalu DAP bersama dengan Perikatan Harapan, ya. PAH tidak bersama dengan kita, tetapi rakyat tetap juga memberikan sokongan kepada Perikatan Harapan. Okey. Sini siapa lagi ni? Tun Teja daripada Matang Pau. Okey. PN boleh terima pikat masuk dalam kerajaan, tapi mereka tak nak Anwar. Ni siapa tulis ni, ya? Perikatan Nasional boleh terima pikat masuk. Masalahnya sekarang ni, pikat pun tak mau masuk dalam Perikatan Nasional. Bukan masalah Perikatan Nasional
mahu terima PKR ataupun tidak. Masalahnya PKR pun tidak mahu berjoin dengan Perikatan Nasional. Kalau nak join lepas pada langkah Sheraton atau lagi pun kita dah boleh join, ya. Kita tak mahu. Yang kita mahu sekarang ini, kalau kita nak bergabung dengan mana-mana pihak sekalipun, kerajaan itu harus ditunjangi oleh Pakatan Harapan, ya. Kalau kita nak bersama dengan mana-mana parti sekalipun, mestilah kerajaan itu ditunjangi oleh Pakatan Harapan, ya, iaitu Datuk Seri Ibrahim selaku pengurusi Pakatan Harapan, selaku ketua pembangkang, itulah Perdana Menterinya, ya. Tidak timbul kita nak bersama dengan Muhyiddin Yassin atau bersama dengan sesiapa sekalipun, ya. Okey, Dok Zarif Muhammad Rosli cuba fikir pula, kursi Melayu ada 90 kursi je. Kalau bahagi 3, nak ke UMNO dapat 30 kursi. Ini Dok Zarif, yang Dok Zarif sebut ni selalu diulas oleh Lokman Adam, ya, seorang bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO yang telah pun dipecat. Beliau selalu sebut bahawa satu kerugian besar UMNO sekiranya bersama dengan Bersatu, ya, dan juga PAS, kerana mereka akan berebut kursi di kursi Majoriti Melayu, di mana Bersatu akan bertanding di kursi Majoriti Melayu, PAS juga akan bertanding di kursi Majoriti Melayu, UMNO juga akan bertanding di kursi Majoriti Melayu. Maka mereka akan berebut, ya. Berbeza sekiranya UMNO mengadakan kerjasama dengan DAP, mereka tidak akan berebut kursi, ya. DAP tidak kacau kursi UMNO, UMNO pun tidak kacau kursi DAP, ya. Tetapi kalau mereka berpakat dengan Bersatu, berpakat dengan PAS, ya, maka mereka terpaksalah berebut-rebut kursi. Dan keadilan mempunyai pengalaman yang banyak bersama dengan PAS di dalam pengagihan kursi, ya. Kita tahu perangai PAS ni bila nak rebut kedudukan dan jawatan, ya, mereka sanggup khianat, ya. Kadang-kadang perjanjian pembahagian kursi telah pun disepakati, tetapi akhirnya PAS juga khianat. Kita ada pengalaman bersama dengan PAS, ya. Tiba-tiba ada isu pil kuda lah, isu komunis lah dan sebagainya untuk mereka merampas kursi yang telah pun kita sepakati untuk bertanding. Ini pengalaman-pengalaman kita bersama dengan PAS, dan kita percaya UMNO juga akan kenal PAS selepas ini, ya. Sekarang pun mereka dah mula kenal sikit demi sikit, ya, apa yang berlaku di Perak dan sebagainya. Apabila berdepan dengan jawatan, PAS ini sanggup langgar prinsip, ya. Kalau di Perak baru ini mereka menyatakan bahawa mereka tidak akan bekerjasama dengan parti yang telah pun menjatuhkan Menteri Besar Perak, iaitu Peja, ya. Tetapi bila memikirkan kursi Exco tu, maka mereka terpaksa jugalah, ya, bersama dengan kerajaan yang baru. Jadi ini style parti PAS, ya. Keadilan lebih kenal lah, kerana kita kawan dengan PAS lebih lama berbanding yang UMNO tak pernah lagi, ya, bersama dengan PAS sebelum ini, ya. Baru inilah mereka berkawan, tetapi dalam menghadapi PRU mereka tidak pernah lagi bersama dengan PAS, dan mereka akan kenal PAS lah selepas ini, ya. Okey. Ni siapa mencarut dalam ni, Lan Pahang. Moshu, terima kasih. Okey. Jadi itu fakta lah, ya, bagi siapa tu, walawan-walawan yang dekat sini. Itu fakta sebenarnya, ya. Pengalaman keadilan bersama dengan PAS, itu adalah fakta, di mana berlakunya pertindihan kerusi, di mana kerusi-kerusi yang telah pun disepakati, ya, akhirnya PAS masuk juga di kerusi yang telah pun dibahagikan dengan rakan-rakan, ya. Kerana apa? Kerana ketamakannya, ya, atas alasan bermacam-macam alasan yang mereka berikan. Jadi saya nak beritahu dengan UMNO, ya, supaya mereka lebih sedar bahawa satu hari nanti, ya, UMNO akan lihat sendiri perangai PAS ini, ya, bila berdepan dengan jawatan dan kedudukan, ya. Lebay-lebay ini sanggup menjual agamanya, sanggup menjual prinsipnya. Okey, salam Cik Wan, kata Rajani Said. Boleh harap ke
UMNO ni jika support Datuk Seri Ibrahim. Ya, kita tidak mengharapkan UMNO, sebab itu berulang kali Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu sebut, bahkan dalam Majlis Presiden, mesyuarat Majlis Presiden pun Anwar sebut bahawa kerjasamanya ya bukan bersama dengan parti UMNO secara en bloc. Ya, beliau cuma menawarkan diri beliau sebagai Perdana Menteri kepada semua ahli parlimen di luar Pakatan Harapan. Kerana kalau nak dapatkan mandat rakyat, kita tidak boleh mengharapkan sokongan daripada Pakatan Harapan saja, kerana jumlahnya sekadar itulah. Ya, baru-baru ini pun dapat 108. Ya. Itu pun masa kita kira dengan parti Mahathir, Warisan dan sebagainya. Sekarang ni Mahathir dengan Warisan dah tolak Anwar Ibrahim. Kita mungkin dapat jumlah yang begitu kecil. Kalau kita masih lagi mengharapkan undi daripada ahli parlimen, daripada Pakatan Harapan, ya, dan juga rakan-rakan yang lain. Sebab itu kalau nak dapat kembali mandat rakyat, mau tak mau, ya, kita kena usaha dapat daripada luar daripada Pakatan Harapan. Di luar daripada Pakatan Harapan tidak semestinya parti UMNO. Ya, di luar Pakatan Harapan kita ada GPS, kita ada juga 3-4 orang daripada Bebas. Ya, kita ada PAS, kita ada parti-parti yang daripada Warisan. Warisan tak semuanya tolak Anwar Ibrahim. Bahkan parti Mahathir sendiri, Pejuang, bukan 100% tolak Anwar Ibrahim. Ya? Jadi sebab itulah Anwar Ibrahim mendapatkan sokongan daripada individu-individu yang percaya dan juga yakin beliau mampu ya, membawa perubahan kepada negara ini. Ya, tidak ada tawaran, ya, tidak ada tolak ansur. Kalau nak berikan tawaran dan juga syarat tolak ansur dan sebagainya, Anwar boleh jadi Perdana Menteri awal lagi. Beliau boleh menawarkan Zahmidi settle case, Najib boleh settle case dan beliau boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi beliau ada prinsip, beliau tidak akan jual prinsipnya. Oleh kerana beliau pegang pada prinsip inilah menjadikan beliau lewat untuk dapatkan sokongan. Dan sekarang ini, ya, sekarang ini pun beliau telah pun ada sokongan. Ya. Tetapi di peringkat mana? Ya, di peringkat istana telah pun dihantar awal dulu. Tetapi proses itu terhenti. Kita pun tak dengar lagi istana tarik balik. Dan kita tak dengar juga Anwar menarik balik. Bagaimana proses itu terhenti di situ. Bila proses itu akan disambung? Wallahualam. Ya. Adakah Anwar menipu istana? Ya, bukannya perkara kecil-kecil kalau nak tipu istana. Ya. Boleh saja buat dakwaan Anwar menipu Yang Tuan Agong. Tetapi tidak ada siapa yang berani membuat laporan. Kerana ramai yang yakin bahawa apa yang Anwar persembahkan kepada Agong itu ada betul. Jumlahnya kita tak tahu. Ya, tapi ada kebenarannya. Okey. Dan selepas daripada bajet ini pun, ya, Anwar masih lagi mendapat sokongan daripada individu-individu. Dan ianya masih dalam proses. Ya, proses di mana? Bukan saja di parlimen. Di parlimen kita masih lagi ada agenda ataupun atau cara usul percaya, usul tak percaya, dan kita tak tahu sama ada usul percaya kepada Perdana Menteri itu dibenarkan oleh speaker ataupun usul tak percaya pada menteri itu dibenarkan oleh speaker, itu kita tak tahu sebab speaker pun dilantik oleh kerajaan PN. Ya. Kalau kita nak harapkan usul ini, ya, jadi kita rasa seolah-olah kita betul-betul mengharapkan parlimen untuk menentukan kita kembali mendapat mandat rakyat. Saya rasa itu tidak bijak. Ya? Kerana kita ada lagi usaha-usaha di luar daripada parlimen. Kalau di parlimen kita gagal, ya, bajet kita lain, ini tidak ada kena-mengena dengan Perdana Menteri, bajet sokongan bajet. Tapi usul percaya dan tak percaya kepada Perdana Menteri yang telah pun dimasukkan dalam susunan acara dalam parlimen, tetapi tak tahu bila, ya, keberanian speaker untuk bawa usul ini, kita tak tahu. Harus juga ada usaha di luar daripada parlimen. Ya, usaha di luar daripada parlimen ini bukan bermakna usaha kita nak bergabung dengan UMNO. Ya, dan kita lihat sekarang UMNO telah pun bersama dengan Perikatan Nasional. Mereka telah bentuk Majlis Presiden terdiri daripada Presiden UMNO dan sebagainya. Mana mungkin kita boleh bergabung dengan parti UMNO secara en bloc. Tapi jangan lupa, ya, setiap ahli-ahli parti ialah UMNO, PAS, ya, dan juga parti-parti GPS, Warisan juga, ya, di antara mereka ahli-ahli parlimen mereka ada yang memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menaudi'i negara ini. Kalau mereka tidak mahu bersama dalam Pakatan Harapan bersama dengan Amanah, DAP dan juga Keadilan,
tapi mereka ingin menyokong ya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kerana mereka pun telah melihat bahawa Muhyiddin gagal sama sekali untuk menguruskan negara ini dengan lebih baik. Jadi ni sebenarnya Rajani Said terbaru YB Saifuddin Nasution menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim MC ada numbers hingga kali ini bertambah pening lagi dan nampaknya. Ya. Jadi ramai kata kalau ada numbers bila lagi. Sekarang ni yang perlu Datuk Seri Anwar lakukan adalah mencarikan jumlah yang menyokong beliau seramai mungkin dan ke mana selepas itu, ya, ke mana selepas itu, iaitu pilihannya sama ada dibuktikan di parlimen melalui usul percaya ataupun usul tidak percaya. Ya, kalau usul percaya dan usul tidak percaya itu tidak boleh dibawa di parlimen oleh kerana ketakutan speaker takut terjadi macam apa yang berlaku di Perak, maka ada usaha lain iaitu seperti mana yang telah dilakukan oleh Muhyiddin Yassin, ya, di mana SD dibawa ke istana, ya. Nak bawa SD ke istana ni tidak boleh main mulut-mulut tangan kosong, mesti ada dokumen, mesti ada SD dan akhirnya tuanku akan memanggil setiap individu menghadap. Tuanku bukannya orang yang percaya terus kepada dokumen, sudah pastinya mereka akan panggil semua ahli parlimen dan menyatakan ya siapa yang mereka mahu angkat sebagai Perdana Menteri, ya. Sekiranya terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu mempunyai sokongan yang lebih sebagai Perdana Menteri, maka Anwar Ibrahim lah jadi Perdana Menteri. Masalahnya proses tidak lagi berlaku di parlimen, ya. Dan apa yang telah dilakukan oleh Anwar Ibrahim sebelum ini tidak ditarik lagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan istana pun tidak lagi membatalkan, bagaimana masih lagi di dalam pertimbangan dan juga perhatian pihak istana. Maka apa yang Datuk Seri Anwar lakukan itu adalah sesuatu yang bertepatan dengan undang dan juga perlembagaan, bahkan menjadi kewajipan beliau untuk mengembalikan mandat rakyat. Jadi tugas kita laksanakan kerja di peringkat bawah. Tugas Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah membawa kembali mandat rakyat. Kalau mandat rakyat itu gagal juga untuk dikembalikan kepada kita, kita tak rugi kerana kita telah bekerja di peringkat bawah untuk menghadapi PRU yang ke-15. Ya, kalau masing-masing semua menjalankan tugas masing-masing, pemimpin lakukan tugas sebagai pemimpin, ya, ahli-ahli di bawah lakukan tugas sebagai ahli di bawah. Saya rasa ini dapat menekan, ya, dan memberi tekanan kepada kerajaan pintu belakang ini. Pimpinan dengan tekanannya, kita di bawah memberikan tekanan kita, ya, dengan cara memperkuatkan tentera, menambah ahli-ahli kita, ya, seramai mungkin, ya. Seperti mana keadilan telah pun mencapai mencecah 1 juta lebih keahlian, walaupun ramai yang dikatakan keluar daripada geng-geng kartel ni, tetapi keadilan masih lagi dapat menambah keahliannya, bahkan berada di semua 222 parlimen, ya. Semua 222 parlimen ini ada, ya, cabang-cabang keadilan, ada tapak-tapak keadilan. Jadi sebab itu kita jangan risau, hanya asah, ya, tajamkan kembali jentera-jentera kita, perkuatkan kembali. Kalau ada rezeki, kita dapat mandat rakyat ini sebelum PRU yang ke-15. Kalau kita tak ada rezeki, maka kita tidak rugi kerana kita telah melaksanakan tugas-tugas kita dan kita bersedia untuk menghadapi PRU. Jadi kalau ada kabar-kabar mengatakan Anwar tak payah lupakan saja, tak payah berusaha lagi dah untuk dapatkan sokongan dan sebagainya, ini adalah suara-suara orang yang kecewa, orang-orang yang akan memberikan kekuatan, ya, kepada pihak kerajaan pintu belakang. Kerana kalau kita tak berusaha, ya, maka mereka akan merasa tidak ada lagi tekanan, mereka akan lebih kuat, ya, mereka akan lebih kuat, mungkin menambah lagi kekuatan mereka, dan akhirnya apabila kita menghadapi PRU yang ke-15 nanti, kita akan berdepan dengan kerajaan yang telah pun kuat, yang telah pun punya keyakinan, kerana kita tidak lagi menekan mereka. Okey. Mama Ali kata, Mama Ali, suara ada gangguan tuan-tuan. Memanglah saya pakai earphone hari ni. Selalu saya pakai mic. Balik kampung tak bawa mic. Jadi ada problem sikit. Okey. Dan jaga saya tak boleh nak cakap lama-lama. Macam bunyi ada ni. Macam rosak je bunyi, tak berapa clear. Okey. Minta maaf lah, ya. Sebab ada di kampung.
kena pakai earphone. Ni sebab tu tak clear ya. Apa pun saya mengucapkan terima kasih kerana rakan-rakan yang sempat bersama saya pada malam ini. Sekitar itu saja yang saya nak sebut. Saya nak ulas satu tajuk saja sebenarnya, iaitu tentang Grand Coalition. Seperti mana saya sebut tadi, bahawa tidak perlu kita nak sebut tentang gabungan yang besar, hebat dan sebagainya. Tetapi kalau yang gabungan yang besar dan hebat itu terdapat di dalamnya, ya, terdapat di dalamnya adalah orang-orang yang kita kenali perwatakannya, kenali perangainya, ya, dan kita tahu apakah tujuannya untuk bersama kita dalam Pakatan Harapan. Lebih baik kita tolak. Biarlah kita bersama dalam Pakatan Harapan yang sedia ada sekarang ini, ya, perkuatkan yang kita ada sekarang ini, kerana inilah, ya, Pakatan Harapan yang sebenarnya berjuang bertahun-tahun dalam keadaan susah, ya, dan juga senang kita bersama bertahun-tahun dahulu. Bukannya yang datang ini, ya, yang belum masuk bersama dengan kita dalam Pakatan Harapan tetapi dah menyuarakan, ya, macam-macam lah, ya. Tidak mahu terima Datuk Seri Ibrahim, ya, tidak akan patuh dengan Datuk Seri Ibrahim, ya. Yang Syafiq Afdal pula, tukar sahaja ketua pembangkang, tukar sahaja pengurusi. Jadi orang-orang yang bercakap macam ni, orang yang macam ni, ya, tak perlulah kita kutip masuk dalam Pakatan Harapan. Kerana kalau mereka berada dalam Pakatan Harapan, maka bukan memperkuatkan lagi Pakatan Harapan, malah akan melemahkan lagi Pakatan Harapan, bahkan kita akan lebih berpecah belah, ya. Biarlah kita bertiga ini, susah senang kita bertiga. Kalau kita berbeza pendapat pun selama ini dah biasa dengan perbezaan pendapat, kita boleh uruskan dengan baik, kerana berbeza pendapat demi kebaikan itu adalah lebih baik daripada berhadapan dengan puak-puak ini, ya. Mereka bukan berbeza pendapat, mereka hendak bergaduh, sentiasa cari jalan untuk bergaduh, dan akhirnya, ya, mereka nak buang kita, ya, dan mereka nak kuasai Pakatan Harapan. Sebab itu saya amat tidak bersetuju sekiranya, ya, kita menerima Mahathir Mohamad terutamanya dan juga Syafiq Afdal, ya, di antara dua pemimpin yang secara jelas, ya, dan juga terang, ya, menyebut secara umum, semua kita dengar bahawa beliau menolak Datuk Seri Ibrahim, ya, sebagai ketua pembangkang dan juga pengerusi Pakatan Harapan, ya. Kalau dua tokoh ini belum masuk Pakatan Harapan pun dah ada dah, ya, cita-citanya untuk menolak Datuk Seri Ibrahim, maka tidak wajar sama sekali kita bawa dua tokoh ini bersama dengan Pakatan Harapan, ya. Kalau kedua tokoh ini dikecualikan, ya, Syafiq Afdal dan juga Mahathir ini dikecualikan, kita terima yang lain tu, itu perkara lain yang boleh kita bahaskan, ya. Tapi kalau dua-dua ini kita boleh muktamadkan bahawa kedua-dua ini hendaklah kita haramkan sama sekali berada di dalam Pakatan Harapan, kerana ianya akan menghancurkan Pakatan Harapan daripada dalam. Okey, sekian dulu. Wawa Jubri pun bermasuk dari jalanan, bukan senang nak naik ke atas katanya, ya. Okey, Syamzang, jangan pisang berbuah dua kali. Betul tu. Azman Bakar baru okey sound katanya. Memang okey lah, kena pegang ni. Kena pegang. Muhammad Saleh dan Hanifah sama-sama semangat serta kawan. Rajani Said, no for Mahathir, no for Syafiq. Okey. Ismail Jamadi, tugas atuk nak bunuh kekuatan PH, ya. Jadi semua tahulah, ya. Bila sebut Mahathir ni, semua tahu Mahathir ni di mana-mana pun tempat yang dia pergi, ya, tak pernah aman, ya. Dulu berada dalam UMNO pun, ya. Bila Mahathir berada dalam UMNO, kalau semuanya taat dan angguk dengan kata-katanya, maka selamatlah, ya. Tapi kalau ada yang berbeza pendapat, yang menentang kehendaknya, maka tidak amanlah, ya, parti bersama dengan Mahathir ini. Sehingga kan beliau sanggup mengharamkan partinya sendiri, parti UMNO, ya, serta-merta Tengku Razali menentang beliau, ya. Serta-merta kerana nak lawan pengaruh Tengku Razali, maka beliau sanggup mengharamkan parti UMNO itu sendiri dan menubuhkan parti UMNO yang baru, ya. Jadi di mana-mana saja Mahathir berada, maka parti itu tidak lama dan akhirnya akan hancur, ya. Di sini kita naklah belajar
maka janganlah kita hancurkan Parti Harapan jika kita membawa Mahathir Mohamad ini masuk ke dalam Parti Harapan. Ini pesanan kita. Terpulanglah kepada pimpinan untuk membuat keputusan. Jangan satu hari nanti kita menyesal dan barulah kita ingat apa yang pernah disuarakan oleh peringkat akad umbi. Kerana kita ada pengalaman sewaktu kita menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, ramai di kalangan kita di bawah ini tidak bersetuju. Bagaimana seorang Maha Fir'aun, Maha Zalim dan sebagainya kita nak angkat jadi Perdana Menteri. Tetapi ketika itu kita terasa akur kerana pimpinan mengatakan bahawa Mahathir dah tua, dah berumur 94-95 tahun. Sudah pastinya dia nak berubah, sudah pastinya dia tidak lagi seperti dahulu, maka kita berilah peluang untuk beliau menunjukkan perubahan. Akhirnya apa yang kita lihat pada hari ini lah. Jadi macam mana? Nasi dah jadi bubur. Jadi cukuplah sekali ini. Janganlah sekali lagi kita beri ruang kepada orang yang seperti Mahathir Mohamad ini. Kita belajar daripada pengalaman. Okey, cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak kepada yang bersama malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa, lain kesempatan, lain benda yang kita nak bincangkan, kita boleh kongsikan bersama. Amiruddin Safwan daripada Port Research baru masuk, baru bangun tidur lah tu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.